السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Para penonton, para pendengar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Pada pagi ini kita menyambung pengajian kita, bacaan kita dalam kitab An-Naba'ul Azim, Nadharatun Jadidatun fil Quranil Karim, karangan Syekh Muhammad Abdullah Diraz rahimahullahu taala. Kita bertemu pada pagi ini pada bulan Rajab, menyambung apa yang telah kita bincangkan pada bulan yang lalu, itulah bulan Jamadil Akhir, yang telah kita bincangkan pada 24 Jamadil Akhir yang hari itu. Kita sambung pada hari ini 1 Rajab biiznillah ta'ala. Setelah mana musannif rahimahullahu ta'ala membawakan kepada kita contoh-contoh bagaimana di sana ada perbezaan di antara uslub Al-Quran dan uslub Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara peribadi, yang memberikan kita petunjuk yang nyata dan jelas bahawa Al-Quran bukan datang daripada dalaman diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau membawakan kepada kita pula contoh akhlak-akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan bahawa tak mungkin orang yang sebegini elok akhlaknya, ya, yang begini indah akhlaknya, yang tinggi nilai peribadinya, akan melakukan penipuan dan pendustaan. Dan beliau bawakan kepada kita beberapa lagi mawaqif, stesen-stesen, tempat perhentian untuk kita berhenti sejenak, merenung dan berfikir, mentadabbur dan seterusnya, berdalilkan dengan keadaan tersebut akan benarnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga tahu bahawa Al-Quranul Karim penuh dengan dalil-dalil aqli ataupun al-barahinul aqliyah, rational proof and evidence, yang membuktikan kebenaran dirinya dan kebenaran pembawanya, iaitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah adalah menjadi satu kegagalan dan kedunguan apabila ada orang menganggap bahawa kita berhajat kepada akal yang di luar daripada Al-Quran. Ada orang beranggapan bahawa kita perlu mencari rational, berbeza dengan revelation, rational yang di luar daripada wahyu. Ini adalah salah. Bahkan akal kita hanya dikira rational apabila dia selari dan harmoni dengan wahyu. Kerana akal dan wahyu tidak pernah bercanggah. Yang bercanggah itu ialah ar-ra'yu, al-ara', iaitulah kesimpulan peribadi individu atau kumpulan manusia tertentu. Itu ada kemungkinan yang besar untuk dia bercanggah. Teori, kesimpulan yang dibuat oleh orang tertentu dengan pelbagai faktor-faktor lain dalam dia buat kesimpulan terhadap sesuatu fenomena atau fakta, mempunyai kemungkinan yang besar untuk menampakkan seolah-olah fakta itu bercanggah dengan fakta yang lain. Tetapi hakikatnya fakta tidak bercanggah
hakikat yang sebenar tidak bercanggah. Sentiasa sokong menyokong, sentiasa kuat menguatkan. Jadi inilah kita sebagai umat Islam kena cakna dan ambil tahu, ya, supaya kita tahu apa dia fakta, apa dia teori. Ya. Kalau dulu perbahasan tentang revelation and reason ini tertumpu kepada kesimpulan-kesimpulan akal secara sistem filosofi, falsafah. Kini perkara yang sama berulang dan akal dengan jenama yang baru. Kalau dulu orang barat menganut teori Aristotle dan seumpamanya yang mengagungkan hujah-hujah yang bersifat deduktif, yang bersifat dalaman akal, tetapi kini orang barat mengagungkan akal yang bersifat induktif, yang membuat kesimpulan daripada penelitian terhadap fakta-fakta luar, iaitulah apa yang kita sebut sebagai benda-benda yang memang ada kewujudan realiti. Hakikatnya ini lebih baik daripada sebelumnya, kerana ini sudah hampir dengan kebenaran dan sistem Al-Quranul Karim yang berhujah dengan fakta-fakta yang bersifat luaran, bersifat realiti, yang bersifat exist, wujud yang nyata. Tetapi kita sering dikelirukan antara mana satu yang sebenarnya fakta dan mana satu yang sebenarnya hanyalah teori-teori yang dibuat berdasarkan yang hakikatnya dia adalah falsafah. Yang hakikatnya dia adalah falsafah. Jadi kita kena yakin dengan Al-Quranul Karim bahawa Al-Quranul Karim tidak ada percanggahan dengan hakikat yang sebenar, hakikat kewujudan alam. Kerana Al-Quran adalah kalam, ucapan, perbicaraan pencipta alam. Setengah golongan menamakan pendalilan yang sebegini sebagai i'jaz ilmi, dia berkata. Hakikatnya itu kurang tepat. Kerana yang dimaksudkan dengan mu'jizat, kalau kita kata dia mu'jizat, mu'jizat ini ialah ma yu'jizul bashar, yang melemahkan manusia, yang mencarikan sunan kauniyah. Ini mu'jizat. Adapun apa yang Al-Quran cerita berkenaan dengan hakikat kejadian alam, ini adalah al-khabarus sadiq, perkhabaran yang benar. Dan dia adalah dalil dari sudut dianya tidak bercanggah. Ya Allah Ta'ala kata, afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min 'indi ghairi Allahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabbur Al-Quran? Jikalau dia bukan daripada Allah, tentulah akan ada banyak kontradiksi di dalamnya. Tetapi kita dapati Al-Quran tidak ada contradictions, percanggahan, tidak ada sama sekali dengan hakikat, realiti kejadian alam. Semuanya mengiyakan dan membenarkan. Bahkan Al-Quran menceritakan kepada kita perkara-perkara yang di luar daripada kemampuan, keupayaan, kajian, akal dan panca indera manusia. Dan ini juga perkara yang mesti diberi perhatian, bahawa kita kena tahu bila kita bercakap tentang wahyu, revelation and reason dan akal, bahawa reason ini dia ada dia punya boundaries, dia ada dia punya hudud, sempadan-sempadan.
yang mesti dijaga. Dan punca waham, salah sangka yang kononnya akal dan nakal wahyu itu bercanggah, kebiasaannya yang berlaku ialah kerana akal itu yang melangkah di luar daripada sempadannya. Lalu dia pergi bercakap dalam bidang yang bukan otoritinya. Maka akhirnya akal membuat kesimpulan yang salah, lalu dia cuba nak mencabar otoriti wahyu. Ini yang selalu berlaku, yang kita lihat berlaku pada golongan ahli falsafah dan ahli kalam dalam perbincangan mereka tentang ilahiyat, tentang teologi ketuhanan. Dan kini benda yang sama berlaku apabila golongan yang mengkaji tentang alam, tentang kejadian manusia, pokok, binatang, tidak menjaga the boundaries of science, sempadan-sempadan kajian empirik dan sains natural. Lalu mereka menceroboh kawasan yang sepatutnya di luar daripada otoriti kajian mereka. Especially apa yang mereka namakan sebagai the science of origin. Kajian tentang asal usul satu perkara, mana mula dia. Hakikatnya origin of everything, kejadian setiap sesuatu asal usulnya adalah ghaib. Dia di luar daripada capaian ilmu manusia. Dan manusia sepatutnya tidak campur tangan daripada awal dalam perkara tersebut. Kita tengok apa yang berlaku dalam keceleruan teori evolusi dan sama ada evolusi Darwinism ataupun Neo-Darwinism, even theistic evolution, golongan yang mendakwa evolusi itu boleh didamaikan dengan wahyu dan mereka mentakwilkan wahyu dalam rangka untuk mengharmonikannya pada sangkaan mereka dengan Darwinism, fahaman Darwin. Mereka sebenarnya tidak menjaga boundaries, tidak menjaga sempadan hududul aql al-bashari, had akal manusia, had capaian ilmu pengetahuan manusia. Mereka pergi mengkaji di luar daripada kemampuan. Mereka nak meneka perkara yang gaib. Mereka hendak mengukur sesuatu sebelum adanya ukuran. Jadi itu yang membawa kepada kecelaruan, kekeliruan, lalu didakwalah kononnya sains bercanggah dengan agama atau agama perlu ditakwilkan. Benda yang sama berulang tapi dalam wajah yang baru. Sengaja anda mulakan kelas pada pagi ini dengan mukadimah yang sebegini rupa, mengingatkan pada para penonton, para pendengar tentang apa yang disebarkan sekarang ini tentang kita kata teori Darwin, evolusi. Apakah sikap kita nak menerima atau nak menolak? Ada yang menyeru sekarang ni supaya diterima dan disesuaikan dengan Al-Quran, dan tentu sekali cara penyesuaian itu ialah balik kepada sistem yang telah dipakai oleh ahli kalam dalam berinteraksi dengan wahyu, iaitu dengan mentakwil ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala dengan pemesongan makna yang tidak rasional sebenarnya. Sedangkan punca yang asal ialah, yang salah ialah manusia, pandangan manusia yang salah, yang dia pergi bercakap pada bukan otoritinya. Dia adalah kasus yang sama berulang dengan apa yang pernah kita alami semasa kebangkitan era ahli kalam dan ahli falsafah ketuhanan. Mereka nak bercakap tentang sifat Allah Azza wa Jalla dengan kemampuan keterbatasan akal mereka, sedangkan daripada awal sepatutnya akal tidak mencampuri perkara tersebut kerana itu bukan bidangnya. Tak sepatutnya akal
melangkah keluar daripada sempadannya. Maka ini juga yang berlaku hari ini. Sepatutnya daripada awal kita kena terima hakikat bahawa akal ini adalah very limited. Dia punya keupayaan dia ada sempadan yang sangat membatasi. Sebab itu Allah Ta'ala tegaskan, Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kamu tidak tahu. Para malaikat dalam keadaan mereka adalah makhluk yang sangat bijak, cerdik. Mereka berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sebab itulah wahyu yang pertama Tuhan turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nak memberitahu kepada kita the boundaries of our knowledge, the boundaries of our reason, sempadan akal kita, bahawa asalnya kita ni tidak tahu kecuali Allah Ta'ala yang ajak. Maka jangan kita cuba nak memandai-mandai lebih daripada Tuhan. Kalau ini sudah establish, akal sudah sedar ke diri, sedar bahawa dirinya adalah murid kepada wahyu dan dia asalnya jahil, tidak tahu apa-apa kecuali apa yang wahyu ajak kepadanya, maka barulah dia akan senang untuk tunduk dan patuh kepada apa jua ajaran dan perkhabaran yang wahyu akan sampaikan. Jadi ini di antara perkara yang kita kena ambil cermat dan kita tadabbur dengan mendalam ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita nak tunjuk kata kita ni orang yang moden, yang boleh terima teori-teori sains, sedangkan kita sendiri terpedaya dengan gerakan saintism yang terlalu mengagungkan sains melebihi hadnya, dan tidak ada bezanya golongan saintism dengan golongan yang mengagungkan akal satu ketika dahulu daripada kalangan ahli falsafah, ahli kalam, yang meletakkan ra'yun, pandangan-pandangan, kesimpulan-kesimpulan akal sendiri melebihi daripada otoriti wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Naam. Itu sebagai mukaddimah perbincangan isu-isu yang berlegar yang berkaitan dengan hujjiyah, otoriti Al-Quranul Karim, syubhat-syubhat yang timbul. Baiklah, itu kita dah baca sebahagian daripada sisi sirah Nabi SAW yang menggambarkan bahawa baginda bukan orang pendusta. Apa dia? Stesen yang pertama yang pengarang bawa kita berhenti untuk kita merenung kejadiannya ialah semasa dalam satu malam, satu majlis perkahwinan, ya, pada satu pagi, ya, pada satu majlis perkahwinan dan satu pagi itu kanak-kanak yang memukul kompang itu menyanyi, wa fina nabiyyun ya'lamu ma fi ghadi, dan dalam kalangan kami ada nabi yang tahu apa yang akan jadi esok hari. Dan Nabi SAW segera menegur dan berkata, la taquli hakadha wa quli ma kunti taqulin. Nabi larang dia mendakwa Nabi mengetahui perkara ghaib. Dan bersesuaian dengan Al-Quranul Karim juga bagi tahu kepada kita, qul la aqulu lakum indi khaza'inullahi wa la a'lamul ghaib. Katalah olehmu wahai Muhammad kepada mereka, aku tidak mendakwa aku memiliki khazanah perbendaharaan Allah, dan tidak juga aku mendakwa aku mengetahui perkara ghaib. Dan firman Allah, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massani as-su. Kalau aku tahu perkara ghaib, tentulah aku akan banyak dapat harta dan tidak akan terkena perkara-perkara yang buruk. Jadi kita kata Nabi SAW begitu jujur, ya, begitu teliti. Nabi tidak berani mendakwa perkara yang
tidak ada pada dirinya. Ini berbeza dengan pemimpin manusiawi, pemimpin duniawi yang kita sebut sebelum ni. Yang mereka itu sangat suka jikalau didakwa pada diri mereka apa yang mereka tidak ada. Yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu. Mereka suka dipuji dengan perkara yang mereka tidak buat. Sedangkan Nabi SAW tidak akan ambil kredit, tidak akan ambil kesempatan daripada sebarang perkara yang di luar daripada hakikat. Nabi tegur, Nabi larang kita memuji baginda dengan perkara yang tidak benar. Kemudian stesen yang kedua yang dia bawa untuk kita berhenti dan perhati ialah وكان عبد الله بن أبي السرح أحد النفر الذين استثناهم النبي من الأمان يوم الفتح لفرط إيذائهم للمسلمين وصدهم عن الإسلام فلما جاء إلى النبي لم يبايعه إلا بعد أن شفع له عثمان رضي الله عنه 3 ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين كففت يدي عن بيعته فيقتله قالوا ما ندري ما في نفسك ألا أومأت إلينا بعينك فقال صلى الله عليه وسلم إنه لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة الأعين رواه أبو داود والنسائي. عبد الله Ibn Abi Sarah radhiyallahu an, pada asalnya dia sahabat Nabi. Kemudian berlaku perkara yang syubhat datang merintang pada dirinya, nasallallahu al-afiyah. Dia menjadi murtad. Kemudian pada hari Fathu Makkah dia datang bertaubat dan mengisytiharkan keislamannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Nabi enggan menerima bai'ahnya dan taubatnya kerana jenayahnya yang begitu besar yang dia buat, jenayah murtad, dan menyebabkan tindakannya itu menyebabkan banyak bencana kepada umat Islam ketika itu. Maka Nabi enggan menerima bai'ahnya sehinggalah datang Uthman ibn Affan radhiyallahu anhu yang merupakan saudara susuan kepada Abdullah ibn Abi Sarah, kepada Abdullah bin Sa'ad ibn Abi Sarah radhiyallahu anhu, baru Nabi terima. Dan Nabi kata kepada para sahabat yang lain, kenapa kamu ketika aku tidak menerima bai'ahnya dan kamu melihat tadi, kamu tidak datang? Salah seorang kamu yang berfikiran matang, kenapa tidak datang dan bunuh dia ketika itu? Kerana dia tidak diberi aman oleh Nabi. Bahkan darahnya Nabi tumpahkan kerana jenayah yang begitu besar. Lalu sahabat kata, ya Rasulullah, kenapa engkau tak bagi isyarat dengan mata? Keling-keling, jering-jering, mana kami nak tahu apa yang kau nak? Kau hanya buat muka lurus saja, straight face. Kan? Tak ada reaksi untuk kata nak suruh kami bunuh ke apa. Nabi kata tak boleh bagi seorang Nabi mempunyai jaringan khianat. Kalau ini dengan musuh yang ketat, Allahu Akbar kabira. Musuh yang ketat, para pendengar, para penonton, pun Nabi SAW kata dia tak boleh ada jaringan memberi isyarat khianat, isyarat. Walaupun di sini bukanlah maqam khianat. Ya. Kalau kita memperdaya orang jahat, ya, untuk tangkap dia dan sebagainya, ini adalah perkara yang diharuskan. Tetapi kerana nak menjaga credibility dan integriti baginda SAW sebagai seorang Nabi dan Rasulullah, maka dia dilarang melakukan perkara tersebut dan dia tidak buat. Ya. Jadi kalau dengan musuh yang dia benci pun dia tidak, bukan sekadar nak khianat, melakukan jelingan khianat pun tidak mahu. Takkanlah tiba-tiba dia nak khianat dan dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini dalil yang sangat kuat. Ya.
Para penonton, para pendengar sekalian, dalil sangat kuat. Sebab itulah dia di antara dalil yang dijadikan kayu ukur oleh Heraklius ketika mana dia tanya soalan kepada Abu Sufyan untuk menentukan kebenaran dan kenabian dan kerasulan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, pernahkah dia bercakap bohong? Kata tidak pernah. Maka Heraklius kata, tak mungkin dia dengan orang manusia tak bercakap bohong, tiba-tiba nak pergi bohong atas nama Tuhan. Tak mungkin. Jadi kalau dia dengan musuhnya pun begini jujur, Allahu Akbar kabira, dengan musuh jujur, apatah lagi dengan sahabat dan teman. Ya. Ini stesen yang kedua yang dibawa oleh pengarang untuk kita renung. Di sebalik kepribadian Nabi SAW yang tinggi, yang mustahil ini adalah imposter. Mustahil ini adalah, kita kata apa? Charlatans. Orang yang pembohong. Tak mungkin. Ya. Takkanlah orang yang begini mendakwa secara palsu sebagai Nabi, tak mungkin. Pribadinya begitu tinggi yang diiktiraf oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Diiktiraf oleh sekalian manusia. Tengok bila Nabi SAW datang balik jumpa Khadijah isterinya. Apa Khadijah kata? Wallahi la yukhzika Allahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan kamu selama-lamanya. Kerana apa? Innaka la tuqrid dhaif wa tahmilul kal wa tu'inu ala nawaibil haqq. Engkau orang yang memuliakan tetamu, menanggung kesusahan orang lain dan membantu menegakkan kebenaran. Orang yang macam ni ciri-cirinya, sifatnya, perangainya. Khadijah radhiyallahu anha dengan fitrahnya boleh berfikir, membuat kesimpulan, takkanlah orang macam ni Tuhan akan apa-apakan dia dengan perkara-perkara yang tak elok. Tentu tidak. Tuhan akan jaga dia dan pelihara dia. Baik. Stesen yang ketiga yang musannif nak bawa kita telusuri dalam sirah Nabi SAW untuk membuktikan lagi kejujuran dan kebenaran pribadi Nabi SAW. Kata beliau, waji'a bisabiyyin minal ansari yusalli alaih. فقالت عائشة رضي الله عنها طوبى لهذا لم يعمل شرا. فقال صلى الله عليه وآله وسلم أو غير ذلك يا عائشة إن الله خلق الجنة وخلق لها أهلها وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم وخلق النار وخلق لها أهلا وخلقها لهم وهم في أصلاب آبائهم رواه مسلم وأصحاب السنن. Satu hari Nabi SAW pergi mengunjung. Kalau kata mengunjung ni, tengok orang mati lah. Pergi menziarahi satu budak kecil, bayi, kanak-kanak yang belum baligh, meninggal daripada anak-anak orang Ansar. Pergi salat jenazah. Dan bersama dengan itu ialah isteri baginda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Lalu Aisyah kata, tuba lihadha, bahagialah bagi budak ini. Lam ya'mal syarran qat, tak pernah buat benda yang buruk, tak pernah buat dosa. Dan sebagai riwayat kata, usfurun min asafiril jannah, burung pipik syurga, kata Aisyah. Lam ya'mal khairan qat, tak pernah buat keburukan, tak pernah buat dosa. Ya? Macam orang kita lah hari ni, bila budak-budak mati, anak-anak mati, anak syurga, dia kata. Kan? Ahli syurga. Dia kata. Ya. Tapi ini tengok, yang mati ni bukan anak siapa-siapa ni. Ni anak sahabat, anak orang Ansar, duduk di Madinah dengan Nabi SAW. Budak kecil.
Bila Nabi dengar Aisyah cakap macam itu, Nabi kata, awa ghaira zalika ya Aisyah. Tak bolehkah cakap lagu lain wahai Aisyah? Nabi tak suka Aisyah cakap macam itu. Nabi kata, sesungguhnya Allah menciptakan syurga. Dan Allah ciptakan untuk syurga itu penghuninya. Telah pun Allah tetapkan siapa penghuni syurga. Allah ciptakan mereka untuk syurga ketika mereka masih lagi dalam tulang sulbi bapa mereka. Allah telah takdirkan siapa ahli syurga. Demikian juga neraka. Allah ciptakan neraka dan Allah takdirkan baginya ahlinya siapa. Ketika mereka ditetapkan sebagai ahli neraka itu, mereka masih lagi dalam sulbi bapa mereka. Apa kesimpulan yang kita dapat di sini? Nabi SAW bukan ada rugi apa. Dengan perkataan Aisyah radhiyallahu anha yang mengatakan bahawa anak si sahabat daripada orang Ansar ini adalah burung pipik syurga, bayi syurga. Ya. Bukan ada siapa nak tahu pun kalau dia ahli neraka. Benda ghaib. Dan benda itu menguntungkan Nabi SAW secara politiknya. Tak? Macam kita sekarang lah. Bila ada budak-budak mati, ahli politik pun datang. Anak syurga. Kan? Kalau Nabi itu seperti ahli politik kita, tentulah ini satu kempen politik yang sangat besar dan sangat baik. Memberikan dia adalah good mileage, good political mileage. Ya. Tapi Nabi SAW, walaupun hakikatnya kalau Nabi tidak dedahkan hakikat sebenar, tentulah tak ada siapa yang akan tahu. Tapi Nabi SAW jujur. Amanah. Apa yang salah dia tetap bagi tahu. Kerana perbuatan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha itu yang menjazamkan, yang menggarantikan bahawa kanak-kanak yang mati itu secara spesifik masuk syurga. Ini adalah berlawanan dengan adab kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita tidak tahu hakikat budak tersebut. Ya. Kita tidak tahu hakikat amalannya dan Allah yang tahu. Allahu a'lamu bima kanu amilin. Ditanya kepada Nabi tentang anak-anak orang musyrikin yang mati sebelum baligh. Nabi kata Allah jualah yang lebih tahu tentang apa yang mereka akan kerjakan. Jadi sama juga anak orang Islam. Kita tak tahu adakah dia akan besar sebagai Muslim, akan besar sebagai na'udzubillahi min dzalik. Apa jaminan kamu kata dia confirm ahli syurga, sedangkan mereka ini nanti di mahsyar akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Belum ada jaminan mereka akan lulus ujian di mahsyar. Dan Allah yang Maha mengetahui hakikat. Kerana Allah Ta'ala sajalah yang mengetahui apa yang tidak berlaku, yang mana jikalau ia berlaku, bagaimana ia berlaku. Hanya Allah yang tahu budak ini macam mana. Apakah yang dia akan pilih, iman atau kufur. Jadi, untuk kita menjazamkan secara spesifik kepada orang tertentu, bayi tertentu, kanak-kanak tertentu sebagai ahli syurga, ini adalah berat. Ini adalah kita melampaui tugas sebagai manusia. Kita hanya menyatakan secara hukum am, hukum umum, bahawa sesiapa yang mati dalam keadaan mukmin, tidak melakukan dosa seperti kanak-kanak orang Islam, maka tempatnya adalah syurga. Ini secara hukum am. Tetapi adakah setiap orang layak untuk diberikan hukum am ini kepadanya secara spesifik? Itu ada perincian yang lain. Ya. Kerana kita ada perkara-perkara yang bersifat kulliyat dan kita ada perkara yang bersifat juz'iyat.
Hari ni orang ambil vaksin. Dia berkata vaksin bagus untuk menyelamatkan, untuk memberikan antibody dan sebagainya. Tapi kita dapati bahawa itu hukum am, hukum kulli secara umum. Tapi ada orang tak boleh ambil vaksin, doktor sendiri PAP doktor tak bagi. Dia tanya kita ada alergi ubat apa tak? Ya. Nak sekian-sekian ada pernah mengalami sekian-sekian tak? Kita pun habaq, ya sekian. Dia pun kata, tak boleh. Tak boleh ambil vaksin ini, tak boleh begitu. Dia sendiri beritahu. Secara asasnya, ubat antibiotik boleh merawat penyakit dan melawan jangkitan bakteria. Itu hukum am, hukum kulli, hukum secara universal. Tetapi adakah setiap orang sesuai untuk ambil? Semua orang, every individu? Tidak, ada orang tak sesuai, dia allergic ubat antibiotik jenis tertentu. Ya. Ada orang allergic Panadol, walaupun tak banyak. Ya. Tapi tak menafikan hukum universal. Ayam, ikan sedap dimakan, halal, ini hukum am, universal. Tapi ada orang tertentu dia allergic, tak boleh makan udang, tak boleh makan ikan, tak boleh makan ayam, ya? Tak boleh makan seafood. Yang mana kalau dia makan boleh menyebabkan bahaya nyawanya. Dia terkena serangan alahan yang teruk, boleh membawa maut. Doktor kata kalau you makan seafood, you akan kena very serious alahan, allergic attack yang sangat serius, yang severe, yang mungkin boleh membawa maut. Saya kata kepada orang ini, you tak boleh makan. Syarak larang you makan. You tidak termasuk dalam hukum universal yang syarak letakkan bahawa udang, ikan, seafood ini halal. You tak termasuk dalam hukum ini sebab you ada situasi lain. So sebab itulah bila kita nak memberikan hukum yang spesifik, perlukan pengetahuan yang spesifik juga. Jadi kita ada hukum universal sahaja Tuhan bagi. Kanak-kanak, anak-anak orang Islam yang mati sebelum usia akil baligh, hukum mereka ialah tidak ada dosa. Rufi'al qalamu an thalath. Hukum Tuhan diangkat daripada 3 golongan. As-sabiyyu hatta yablugh, kanak-kanak sehingga dia mencecah usia dewasa, mencecah usia baligh. Wal majnunu hatta yafiq, orang gila sampai dia sedar, dia dapat kesedaran, conscious. Dan wan naimu hatta yastayqiz, orang yang tidur sampai dia jaga. So kita ada hukum universal, hukum umum, bahawa kanak-kanak yang mati ini lam ya'mal asyarqat, tak buat. Tetapi untuk kita menspesifikkan hukum ini kepada budak ini secara specifically, dia adalah di antara yang layak masuk dalam ganjaran yang umum ini. Yang ini memerlukan maklumat-maklumat dan fakta-fakta yang kita tidak tahu, yang hanya Allah Ta'ala tahu. Maka tidak wajar dan tidak boleh kita menjazamkan macam orang sekarang nak buat anak syurga lah, baby syurga lah. Siapa you nak kata syurga tak syurga? Syurga bukan you punya. Inilah kepelikan manusia zaman kini, para pendengar dan penonton yang dirahmati Allah Ta'ala. Bila kita bercakap tentang hukum Tuhan yang Allah Ta'ala sendiri dah bagi tahu dalam Al-Quran, yang Rasul SAW selaku penyampai bagi pihak Tuhan telah bagi tahu kepada kita
Mereka kata jangan ambil kerja Tuhan. Only God knows. Ya. Kita kata betul only God knows, tapi Allah telah bagi tahu kepada kita. Tubuh badan kita ini hak mana yang dia boleh benarkan kepada kita untuk kita dedahkan, kawasan mana yang kita kena tutup daripada pandangan golongan ajnabiyah. Dia telah bagi tahu clearly stated dalam Al-Quran Al-Karim, dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hukuman-hukuman terhadap kesalahan-kesalahan jenayah hudud dan qisas telah dijelaskan. Bahawa Allah Ta'ala tidak suka, tidak redha dan murka dan benci dan jijik dengan golongan yang mempunyai kecenderungan nafsu seksual yang menyimpang, golongan LGBT telah Tuhan zahirkan dalam Al-Quran dan melalui perbuatan yang memusnahkan kaum Lut alaihi salatu wassalam. So, tak mana yang kita tidak tahu, Tuhan dah bagi tahu. Tetapi bila mai tang syurga, neraka, yang Tuhan tak bagi tahu kepada kita pun yang kawan kita ni masuk syurga atau masuk neraka. Tiba-tiba kita hanya kerana sentimental sayang dekat dia, kawan saya ni orang yang baik, orang yang ni dia husnul khatimah, ahli syurga. Engkau ada dapat surat khas daripada Tuhan ke? Abang kata kawan kau ni ahli syurga, mana kau dapat tahu? Tuhan hanya bagi tahu ciri-ciri umum. Ya. Tapi specifically kawan kau ini, yang dia ini khalaqu amalan salihan, yang mencampur adukkan amal soleh dengan amal yang tidak soleh. Kita tidak tahu masa dia mati tu, dia mati dalam keadaan taubat ke, tidak taubat ke. Nasallallahu al-afiyah. Tiba-tiba engkau pula yang memandai. Ya. Ini antara kepelikan masyarakat lah. Kehendak Tuhan yang Tuhan dah bagi tahu jelas dalam Quran dan Sunnah, kehendaknya yang syar'i, sering diabaikan dan ditinggalkan atas alasan kita jangan campur kerja Tuhan. Amar ma'ruf dan nahi munkar yang terang-terang disuruh oleh Allah Ta'ala. Wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Jelas-jelas Al-Quran suruh kita, Allah Ta'ala bagi tahu kepada kita, dia nak supaya kita amar ma'ruf dan nahi munkar. Tiba-tiba datang golongan-golongan kata jangan amar ma'ruf nahi munkar, jangan amar ma'ruf, jangan nahi munkar sebab only God knows. Tapi bila matinya anak-anak mereka, tiba-tiba mereka dapat pengetahuan daripada Tuhan pula. Kata anak mereka ahli syurga atau kawan mereka ahli syurga. Bukan kawan mereka dalam ibadah, bukan kawan mereka dalam ketaatan, kawan mereka dalam maksiat kepada Allah. Yang hidupnya diketahui bergelumang dengan kederhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sepatutnya mengambil sikap diam diri dan serahkan hakikat individu tertentu ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita menjalankan apa yang Tuhan dah zahirkan kehendaknya dalam Al-Quran dan Sunnah, adalah kehendak syar'i. Al-iradah al-syar'iyah, hukum hakamnya yang syar'i. Ini yang disuruh kita laksanakan, yang disuruh kita kuat kuasakan. Tiba kita banyak bagi alasan tak mau buat benda tersebut kerana
konon-kononnya hanya Allah yang tahu. Nasallallahu al-afiyah. Memanglah Allah yang tahu, tapi Allah dah bagi tahu kepada kita apa yang perlu dibuat. Allah bagi kita kemampuan untuk melakukannya, untuk melaksanakan syariat Allah. Kita memang dicipta sebagai khalifah untuk melaksanakan syariat Allah. Ya Dawud, inna ja'alnaka khalifatan fil ard fahkum. Allah kata, wahai Daud, kami jadikan kamu khalifah di muka bumi, maka hukum dengan apa yang Allah Ta'ala suruh, bukan dengan hawa nafsu. Allah kata, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Allah telah menzahirkan kebencian dan kemurkaannya kepada perbuatan orang yang tidak mau menegakkan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Tapi pelik, kita tidak mau melaksanakan suruhan dan larangan yang jelas yang Allah telah beritahu kepada kita. Kemudian kita sibuk nak ambil alih tugas Tuhan. Bila orang tu dah mati, kita sibuk nak tempatkan dia ni di syurga, dia ni di neraka. Nasallallahu al-afiyah. Jadi terbalik. Okay. Mana kita dapat tengok gejala ini makin hari makin menjadi-jadi. Kan? Asal ada budak hak mati, apa semua? Anak syurga. Mana ada tak anak dia anak syurga? Yakinkah anak dia kalau besar jadi orang yang baik-baik? Saya tak tahu. Kalau kita yang duk beramal salat pagi petang siang malam ni pun kita tak tahu apa kesudahan kita. Kita hanya yakin dan percaya kepada Allah, fiqah dan tawakal kepada Allah. Itu yang penting. Baik. Jadi dari sudut pendalilannya, kalau kita lihat Nabi SAW menafikan atau memberitahu kepada Aisyah, jangan cakap macam ni. Cakap yang menunjukkan kau tidak menjazamkan. Kalau kita tidak tahu. Nabi tak berani nak dakwa perkara ghaib. Yang mana perkara ghaib yang disebut oleh Aisyah ni, kalaulah Nabi ambil kesempatan untuk political mileage dia. Ya. Hari ini ahli politik, kalau zaman kita hari ini, parti politik menjamin, mendakwa dengan undi mereka akan dapat syurga. Ya. Ada parti yang kata kalau pangkah kami masuk syurga. Ada parti yang kata kena walak kepada presiden kami, kepada pemimpin kami, kerana kami pembela Islam. Mana kalau tak sokong presiden mereka, tak sokong parti mereka, tak walak kepada Islam lah. Walaupun pemimpin tu rasuah ke, korup macam mana ke, kena walak, tak boleh pecah belah. Dia kata, kami parti terbesar. Ya. Jadi seolah-olahnya kalau siapa lawan parti mereka, neraka lah. Siapa yang sokong parti mereka, syurga lah. Walaupun mereka tak cakap directly, tapi itulah maksudnya, tidak ada maksud yang kedua lah. Bila mereka dah guna istilah-istilah yang macam itu, selesai lah. Tak ada lagi kita nak boleh lencong. Nak bagi tafsiran kedua tak boleh lah. Itu saja tafsiran yang ada. Jadi itu orang politik. Ya. Orang politik sanggup mendakwa kuasa Tuhan di tangan dia. Dia boleh jamin. Ya. Wabak penyakit ni akan berakhir, akan sekian. Soalan macam dia yang kontrol kejadian alam. Dia macam Firaun. Hanya kerana sungai Nil mengalir di bawah istana dia, dia kata dia yang kontrol Mesir. Nasallallahu al-afiyah. Tapi Nabi SAW bukan macam itu. Walaupun perkara ghaib ini tidak mungkin dapat diselidiki oleh sesiapa di dunia ini.
Yang mana kalau Nabi mengaku pun budak itu masuk syurga dan terbukti sebaliknya dia tidak, siapa nak beritahu? Tak ada siapa. Ya? Pembohongan yang tidak akan terdedah di dunia ini ialah berbohong atas nama Tuhan. Dari satu sudut. Tidak terdedah itu dari sudut orang tak mungkin boleh nak periksa bila dia berbohong tentang perkara ghaib, ganjaran syurga dan sebagainya. Tapi tentulah dari satu sudut yang lain, inilah pembohongan yang Allah Ta'ala sendiri akan dedahkan kebobrokatnya. Kepincangannya akan terselah dari sudut yang lain. Akan nampak kontradiknya. Dan Nabi SAW jujur, tidak berani, tidak ambil kesempatan atas isu-isu yang macam ini. Jadi macam mana kita nak kata Nabi kita SAW itu adalah tokoh politik yang nak menarik pengikut? Bukankah dengan ucapan Aisyah ni kan Nabi iakan, yang terlebih banyak lagi pengikut. Dan lebih pelik lagi, peristiwa yang begini juga tentang kedudukan orang yang dah mati itu di syurga atau neraka, Nabi sendiri kadang-kadang dia bagi tahu orang ni di syurga atau neraka. Dan orang yang Nabi bagi tahu tu orang dewasa. Orang yang hidupnya sudah buat dosa, pahala. Tapi Nabi boleh bagi tahu dia ni di neraka, di syurga. Mai budak kecil yang tak buat salah apa-apa, Nabi kata jangan kamu kata dia syurga, kamu tak tahu dia kat mana. Kita tak tahu. Kita hanya ada hukum umum. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa Nabi tak reka maklumat itu daripada diri dia sendiri. Kalau dia habaq, maknanya dia dapat pemberitahuan daripada pihak lain. Dan Nabi habaq kata Abdullah bin Haram, dibicara Tuhan secara langsung, ya, dalam syurga. Ya. Menunjukkan bahawa Nabi ada pengetahuan, pemberitahuan. Nabi bagi tahu Amru bin Luhai, Nabi tengok dia sedang menggendong ususnya dalam neraka. Nabi dengar bunyi tapak kaki Bilal dalam syurga. Nabi tengok istana Umar bin Al-Khattab dalam syurga. Ya. Nabi cerita benda-benda ni. Tapi itu adalah kerana dia dapat pemberitahuan. Adapun dia sendiri, hanyalah dia tak tahu. So ada personality yang berbeza. Diri sendiri, peribadinya yang dia tidak tahu, dengan pemberitahuan yang dia bagi tahu kepada kita itu jelas berlawanan dengan pengetahuannya sendiri. Kalau kata Nabi ni mereka, Nabi akan reka semua benda. Apalah sangat kalau Nabi nak mengaku kata budak ni dalam syurga, kalau Nabi boleh habaq orang lain yang dewasa duduk dalam syurga, yang orang ni dalam neraka, apa sangat dengan budak ni Nabi tak reka? Kalau Nabi itu seorang charlatan, seorang yang pembohong, seorang imposter. Ya. Tetapi ini membuktikan dua mauqif yang berbeza ini kalau dibandingkan, menyerlahkan betapa jujurnya Nabi SAW. Yang Nabi tahu, Nabi habaq. Yang Nabi tak tahu, Nabi tak cakap, tak berani tak cakap. Betapa jujur dan amanahnya baginda Nabi SAW. Naam. Mauqif seterusnya, perhentian seterusnya. Ya. Dia kata walamma tuwfiya Uthman bin Maz'un, walamma tuwfiya Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu, qalat Ummul Ala'i imra'atun min al-Ansar, rahmatullahi 'alayka Aba Sa'ib, فشهادتي عليك لقد أكرمك الله. فقال صلى الله عليه وآله وسلم
وما يدريك أن الله أكرمه فقال بأبي أنت يا رسول الله فمن يكرمه الله قال أما هو فقد جاءه اليقين والله إني لأرجو له الخير والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي قالت فوالله لا أزكي أحدا بعده أبدا رواه البخاري والإمام أحمد والنسائي ومصداقه في كتاب الله تعالى قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم. Apabila wafatnya Uthman ibn Maz'un radhiyallahu anhu, seorang wanita daripada Ansar namanya Ummul Ala berkata, rahmat Allah ke atas kamu wahai Abu Sa'ib, yakni Uthman bin Maz'un. Persaksianku terhadapmu bahawa Allah telah muliakan kamu. Jadi dia sekali lagi memberikan persaksian, kata Uthman bin Maz'un ni, Allah dah bubuh dalam syurga dengan yakin. Lalu Nabi SAW tanya dia balik, wa ma yudriki anna Allah akramahu. Mana engkau dapat tahu yang Allah telah memuliakan dia, masuk syurga, mana engkau tahu? Lalu kata wanita tadi, aku gadaikan bapa aku demimu ya Rasulullah. Siapakah yang Allah muliakan? Kalau bukan Uthman bin Maz'un, siapa? Jadi Nabi kata, adapun dia telah datang padanya yakin kematian. Dia sendiri sekarang dia dah tahu apa keadaan dia. Dan demi Allah, sesungguhnya aku mengharap yang baik untuknya. Aku harap yang baik. Tapi aku sendiri tak berani nak confirm. Dia tahu sekarang. Dia dah nampak benda tu. Demi Allah, aku sendiri, sedangkan aku Rasulullah, aku tak tahu apa yang Tuhan akan buat padaku. Sebelum datang wahyu kepada baginda tentang apa yang Tuhan akan beri kepada baginda daripada pengampunan apa semua, Nabi saya tak tahu. Dia kata, aku tak tahu. Kata Ummul Ala tadi, demi Allah aku tidak akan mensucikan sesiapa pun lagi selepas ini. Aku tidak akan bagi garanti jaminan macam itu lagi. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Ahmad dan An-Nasai. Dan pembenarannya tersemat dalam Al-Quran, firman Allah Ta'ala, katalah olehmu wahai Muhammad, qul, kata olehmu, ma kuntu bid'an minar rusul. Aku bukanlah rasul yang pertama. Aku bukan bid'ah daripada rasul. Sebelum aku dah banyak rasul-rasul. Dan tidaklah aku tahu apa yang akan dibuat denganku dan tidak juga dengan kamu, yakni kesudah kematian. Nabi berkata, dia sendiri pun dia tak tahu. Nampak? Beza. Nabi ketika sebelum dapat pemberitahuan, dia tak berani nak mendakwa benda yang belum sampai dekat dia perkhabarannya. Atarahu law kana hina yatahamal al-kadhiba yatahamahu daha'an wa siyasatan khasyata an yakshifa al-ghaib qariban aw ba'idan an khilafi ma yaqul ma alladhi kana yamna'uhu an yataqawwala ma yasha'u fi sya'ni ma ba'da al-maut wa huwa la yakhsha ma yuraji'uhu fihi ولا يهاب حكم التاريخ عليه. Kata pengarang, adakah kamu menyangka, kalaulah kamu nak kata mungkin Nabi ni tak cakap bohong sebab nak jaga politik mileage dia tak cakap bohong. Ya. Mungkin datang lagi syubhat pelik pada setan main bisik dekat telinga hampa yang jahat itu, kata, elah Muhammad tak cakap bohong pasal takut terdedah pembohongannya. Mungkin datang syubhat macam itu. Sebab bohong ni lama-lama akan terdedah juga. Tapi kita kata, baik, Muhammad SAW ada peluang untuk cakap bohong tentang perkara yang berlaku lepas mati. Yang kalau dia bohong dalam bab ni, sampai kesudah siapa pun tak boleh nak buktikan sebaliknya. Sebab dia, kita kata tadi, perkara lepas mati ni adalah beyond human knowledge. Luar daripada pengetahuan. Out of boundaries. Luar daripada sempadan pengetahuan manusia. Kita tak boleh nak capai dengan kajian-kajian empirik
dengan dalil-dalil induktif maupun dalil-dalil deduktif. Kajian yang bersifat induction pun tak mungkin, deduction pun tak mungkin. Jadi, apa yang Nabi takut kalau dia nak cakap bohong? Tapi Nabi tak bohong. Ya? Sedangkan dalam situasi ini dia tidak takut akan ada orang dedahkan. Tidak takut hukum tarikh padanya. Bal mana'ahu al-khuluqul azim wa taqdirul mas'uliyatil kubra amama hakimin akhar a'la minat tarikh wa alih. Tetapi yang menghalang Nabi bercakap bohong dalam situasi ini ialah kerana akhlaknya yang agung, kepribadiannya yang sangat unggul, dan kerana rasa tanggungjawab yang besar di hadapan pemerintah yang lebih hebat. Pemerintah yang lebih hebat iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala, lebih hebat daripada sejarah, lebih hebat daripada pandangan manusia. Ini yang Nabi nak jaga, bukannya pandangan manusia yang Nabi nak ambil kira. Kerana berapa banyak juga dalam sejarah Nabi, hukum hakam yang Nabi keluarkan itu berlawanan dengan pandangan manusia, macam kita dah bincang sebelum ni. Nabi suruh patah balik daripada Hudaibiyah. Ya? Yang benda tu bukan, kalau kita, dalam istilah politik hari ni, is a unpopular move. Tindakan yang tidak popular. Ya? Yang mana orang ahli politik tak suka ambil. Boleh mencacatkan jumlah pengundi dan penyokongnya. Ya? Tapi Nabi SAW tidak, dia tak ambil kira yang tu. Yang dia ambil kira ialah ana Rasulullah, aku adalah utusan Allah. Allah tidak akan menghampakan aku, Allah akan memenangkan aku. Yakin. Utusan Allah dia kena buat. Firman Allah, فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ. Kami pasti akan bertanya mereka yang diutuskan kepada mereka, yakni umat manusia yang diutuskan. Rasul akan ditanya, dan kami akan tanya yang diutuskan rasul-rasul. Kami akan ceritakan balik kepada mereka dengan penuh pengetahuan daripada kami. Dan tidaklah kami hilang semasa peristiwa itu berlaku. Jadi kami kata Allah Ta'ala, aku duk tengok, duk perhati, duk dengar semua. Semua dalam pengetahuan aku. Jadi rasa tanggungjawab terhadap mas'uliyah ini, terhadap tanggungjawab terhadap Allah Ta'ala ini yang menghalang Nabi SAW daripada cakap bohong. Yang menghalang pemimpin-pemimpin umat Islam melakukan kezaliman kepada rakyat-rakyatnya. Ini yang terbesar. Manusia boleh ditipu, boleh diperdaya, tuan-tuan. Kalau pemimpin tidak takwa kepada Allah, tidak takut kepada Allah, macam mana pun dia mengharapkan undi kita, dia boleh manipulate, dia boleh manipulasi, dia boleh buat trik, delusion untuk kita terpedaya. Ya. Tetapi pemimpin yang takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang bertanggungjawab kepada Allah, bukan kepada parlimen, bukan kepada rakyat, tetapi kepada Allah yang pertama sekali dia bertanggungjawab. Kalau pemimpin yang macam ini, apa situasi pun dia tidak akan cakap bohong. Dan Nabi SAW itulah dia. Kerana dia adalah Rasul dan sentiasa hadir dalam dirinya bertanggungjawabnya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu yang menyebabkan Nabi SAW sentiasa jujur dan benar, yang menghalang kita daripada meragui kebenaran ini terhadap diri Nabi alaihi assalatu wassalam. Naam. Kalau ada soalan, kita boleh ambil soalan sekarang, insyaAllah.
Baik, kalau tidak ada soalan, seperti biasa kita tangguhkan dulu pengajian kita pada pagi ini. Semoga apa yang disampaikan manfaat, dan kesimpulan apa yang kita ambil hari ini ialah beberapa lagi bukti dan dalil yang menunjukkan Nabi SAW tidak mungkin merekayasa Al-Quran dari sudut sikapnya yang begitu tinggi integriti dan kepribadian yang mulia oleh Nabi SAW, yang dia tidak sanggup berbohong dengan manusia biasa, dan dia tidak sanggup berbohong dalam perkara-perkara yang dia tak mungkin kantoi kalau dia bohong. Bahasa kita kata takkan kantoi punya lah kalau cakap bohong, pun Nabi tak berani. Jadi apatah lagi dalam perkara-perkara yang lain. Buat kata Heraklius, kalau dengan manusia pun dia tidak cakap bohong, tak mungkin tiba-tiba tak sebenar-benar dia pergi berbohong atas nama Tuhan. Allahu Akbar kabira. Tak mungkin perkara itu berlaku dengan logik akal kita. Begitu jelas fitrah kita mengatakan bahawa Nabi SAW ini memang orang yang jujur, yang amanah. Kalau dia kata Quran daripada Allah, memang daripada Allah. Kalau dia kata dia Rasulullah, memang dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau tidak ada persoalan lagi dan tidak ada persoalan yang diajukan, kita bercukupan sekadar itu dulu. Aku laqali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.